Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Bertemu lagi dalam subjek Geografi tingkatan 3. Pada hari ini kita akan masuk bab 7. Tajuknya ialah kegiatan ekonomi di Malaysia. Sebelum kita teruskan, cikgu nak beritahu dahulu ada 4 tajuk utama dalam bab 7 ini. Yang pertama, jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang kedua, taburan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ialah kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Pada hari ini, kita akan belajar 2 tajuk dahulu ya. Kita mulakan dengan 7.1 iaitu jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan. Maksudnya apa sahaja yang manusia lakukan untuk mendatangkan duit. Okey. Ini sebenarnya mudahnya kita rujuk kepada pekerjaan manusia. Kegiatan ekonomi di Malaysia kita boleh pecah kepada 3 sektor. Iaitu yang pertama sektor primer, sekunder dan juga tertier. Okey, kita lihat dahulu sektor primer. Sektor primer maksudnya ialah kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Kita lihat apakah dia contoh-contoh dalam sektor primer ini. Yang pertama ialah aktiviti pertanian merujuk kepada tanaman sama ada sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Seterusnya, aktiviti pembalakan. Yang ketiga, perikanan. Seterusnya ialah perlombongan. Perlombongan ni saya rasa kita dah belajar pada tajuk sebelumnya ialah cari gali daripada perut bumi. Contohnya menggali aktiviti cari gali untuk emas, petroleum, gas asli, bauksit, biji timah dan sebagainya. Seterusnya yang terakhir ialah penternakan haiwan seperti kambing dan juga lembu. Okey, kita lihat pula sektor sekunder. Sektor ini merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Okey, memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Okey, ini adalah contoh sektor sekunder. Yang pertama melibatkan pembuatan dan juga perindustrian dan juga aktiviti pembinaan. Okey, yang ketiga sektor tertier. Sektor tertier ini merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Sektor ini juga dikenali sebagai sektor perkhidmatan. Sumbangannya memainkan peranan yang penting kepada pembangunan negara. Kita lihat apakah contoh-contoh dalam sektor tertier ini. Yang pertama ialah sektor aktiviti pelancongan. Seterusnya perdagangan ataupun perniagaan. Kemudian pengangkutan. Keuangan ni termasuklah perbankan ya. Okey, dan juga pendidikan. Okey, kita tamat tajuk 7.1, kita akan sambung tajuk 7.2 iaitu taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Okey, kita lihat taburan bagi sektor primer iaitu sektor pertanian. Kita ambil yang utama sahajalah ya. Okey, antara contoh tanaman utama di Malaysia ialah kelapa sawit dan juga getah. Ini kerana kelapa sawit merupakan tanaman jualan terpenting di Malaysia, manakala getah merupakan tanaman jualan kedua terpenting di Malaysia. Okey, ini adalah peta yang menunjuk kepada taburan tanaman pertanian di Malaysia yang terdapat di semenanjung Malaysia. Kalau kita perhatikan di sini, selain daripada getah dan juga kelapa sawit, ada juga nenas dan juga sayur-sayuran dan juga lada hitam. Okay, yang ini boleh rujuk peta yang terdapat dalam buku teks ya. Ini pula adalah taburan tanaman yang merujuk kepada kawasan di Sarawak dan juga Sabah. Okey, kita lihat pula kawasan tanaman getah. Okey, ini adalah lokasi-lokasi penanaman getah yang terdapat di Malaysia. Okey, ini sebahagian sahajalah. Contohnya getah kita boleh dapat banyak ditanam di Ipoh, Perak, Jasin dan juga Merlimau di Melaka, Keluang, Labis, Segamat, Simpang Renggam di Johor, seterusnya Kuala Lipis dan juga Segi, Tiga Jengka di Pahang, okey, Sibu, Marudi dan juga Sri Aman yang terdapat di Sarawak dan yang terakhir Lahad Datu, Tenom, Keningau dan juga Kudat di Sabah.
Okey, kita lihat pula kawasan penanaman kelapa sawit. Okey, contohnya yang pertama di Teluk Intan, Perak, Kota Tinggi, Kulai Segamat di Johor, Muazzam Shah dan juga Segitiga Jengka Pahang, Terengganu Tengah di Terengganu, Lahad Datu, Tawau dan juga Sandakan di Sabah dan yang terakhir Bintulu dan juga Miri di Sarawak. Okey, ini pula adalah berkaitan dengan agensi yang berkaitan dengan minyak sawit ya. Okey. Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun ringkasnya MPOB merupakan badan yang bertanggungjawab untuk merancang, untuk menyelidik dan juga membangunkan industri minyak sawit dan juga kelapa sawit di Malaysia. Okey, Lembaga Minyak Sawit Malaysia ini merupakan badan yang penting lah untuk menguruskan sawit di Malaysia. Ini kerana industri sawit merupakan tonggak utama dalam ekonomi Malaysia kerana negara kita merupakan pengeksport minyak sawit yang terbesar di dunia juga. Okey. Seterusnya kita lihat sektor sekunder iaitu sektor perindustrian. Perindustrian melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi bahan ataupun barangan siap. Pada tahun 2016 sahaja, sektor pembuatan telah meningkat sebanyak 4.4% dan menyumbang kepada 255 bilion iaitu 23% kepada pertumbuhan negara. Dan pada 2020 ni lagi besarlah tipenya sumbangan. Okey. Kita lihat dalam kegiatan perindustrian di Malaysia, kita boleh pecah kepada dua jenis pula. Yang pertama ialah industri yang berasaskan sumber dan juga industri yang bukan berasaskan sumber. Okey. Sebelum kita masuk tu, kita tengok kat sini dulu. Ini adalah taburan kawasan perindustrian yang terdapat di Malaysia. So, ada banyak kawasan perindustrian lah. Kalau kita sebut perindustrian ini sebenarnya merujuk kepada kawasan kilang. Ada banyak. Ini di sebenarnya Malaysia. Ada lebih kurang 35. Dan ini pula di Sabah dan juga Sarawak. Kalau kita lihat di sini, di Sarawak dan Sabah ni tak sebanyak yang terdapat di Semenanjung lah. Okey, kita teruskan. Kita tengok apakah contoh industri bukan berasaskan sumber. Okey, contohnya ialah industri elektrik dan juga elektronik. Okey, industri elektrik ni, contohnya yang pertama industri elektrik dan elektronik, yang kedua industri automotif. Okey. Sekarang kita nak lihat apakah contoh ataupun bezalah elektrik dan juga elektronik ni. Okey, barangan elektrik ni seperti biasanya semua orang maklumlah, contohnya penyaman udara, televisyen, peti ais dan sebagainya. Tetapi barangan elektronik pula merujuk kepada barang seperti komputer, kamera dan sebagainya. Okey, ini adalah yang kedua tadi, contoh industri automotif. Automotif ni kita pendek kata ialah industri yang berkaitan dengan kenderaan lah. Contohnya penghasilan kereta, motosikal, pemasangan van, lori dan juga truk. Okey, kita lihat pula contoh industri yang berasaskan sumber. Okey, industrinya berasaskan kayu, berasaskan getah, berasaskan kelapa sawit. Okey, kita lihat industri yang berasaskan kayu. Kita sedia maklum bahawa sumber berasaskan kayu ni adalah balak kan. Okey, contohnya produk yang dihasilkan daripada sumber kayu ini ialah perabot, papan lapis, kayu gergaji dan sebagainya. Kalau sebut perabot ni banyaklah mejanya, kerusinya, katil dan sebagainya. Okey, kemudian kita lihat industri yang berasaskan getah pula. Contohnya ialah tayar, kasut, sarung tangan dan lain-lain lagi. Okey, ini pula ialah industri yang berasaskan kelapa sawit. Seperti yang kita sedia maklum, kalau kelapa sawit ni yang paling popular adalah minyak lah. Okey, selain daripada itu, kita boleh buat minyak wangi, produk kecantikan juga, kosmetik, sabun dan sebagainya. Okey, tapi kalau banyak orang kata penyelidikan dan juga pembangunan dijalankan terhadap minyak sawit ni, so makin banyaklah produk-produk lain yang boleh dihasilkan. Okey, kita lihat pula sektor tertiar. Contohnya kita lihat sektor pelancongan ya. Okey, merupakan sektor perkhidmatan yang utama di Malaysia sejak awal tahun 1980-an lagi. Perkembangan sektor pelancongan ni secara tidak langsung boleh meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain seperti pengangkutan, perhotelan dan juga perhubungan.
Okey, ini adalah lokasi yang menunjukkan kawasan-kawasan peranginan di Malaysia. Kalau kita lihat di situ, P1 tu merujuk kepada Pulau Langkawi, Batu Feringgi, Pulau Pangkor, Cameron Highland, Genting Highland, Port Dickson, Pantai Kelebang. Itu contoh sahaja. So, ada banyak tempat-tempat yang menarik di Malaysia lagi. Okey. Yang ini pula di kawasan Sabah dan juga Sarawak. Yang ini anda semua boleh rujuk kepada buku teks. Okey. Ini adalah contoh kawasan. Ini adalah Pulau Langkawi, Batu Peringgi di Pulau Pinang. Seterusnya Pulau Pangkor di Perak. Okay, Cameron Highlands di Pahang. Genting Highland juga di Pahang. Port Dickson di Negeri Sembilan. Pantai Kelebang di Melaka. Okay, seterusnya Pantai Damai, Santubong. Taman Negara Niah. Taman Negara Gunung Mulu dan juga Gunung Kinabalu. Ada satu lagi, Pulau Sipadan. Pulau Sipadan ni saya rasa ini bukan setakat di Malaysia tetapi terkenal di seluruh dunia kerana pantainya yang sangat cantik. Okey, sekian sahaja tajuk kita dalam bab 7 ini. Kegiatan utama di Malaysia dan juga taburan kegiatan ekonomi di Malaysia. So, berjumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Bye.